أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, merafa'kan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah pertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan rahmat, redha dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada malam ini saya ingin berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dipetik daripada kitab 40 hadis sahih berkenaan kisah ghaib dan ajaib. Yang akan kita sentuh pada malam ini adalah hadis berkaitan ziarah ataupun perginya para ahli mahsyar kepada para nabi dan rasul. Hadis ini cukup panjang dan saya ingin berkongsi terjemahan dan erti daripada hadis ini sahaja pada malam ini. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada baginda seketul daging yang sudah dimasak. Diberikan kepada baginda bahagian paha yang memang disukainya. Nabi kalau daging, Nabi suka dekat paha. Jadi bila sahabat masak, sahabat tahu dah bahagian mana nak bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigitnya sekali dan Nabi bersabda, "Aku ialah pemimpin pada hari kiamat. Tahu tak kamu apa sebab dia?" Nabi baru gigit sekali je, Nabi dah cerita kepada para sahabat pasal hari kiamat lah. Nabi kata, "Aku ni pemimpin hampa pada hari kiamat. Nak tahu tak apa sebab dia?" Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan manusia. Makna Allah menghimpunkan manusia daripada orang yang terdahulu hidup sejak daripada zaman Nabi Adam sehinggalah orang yang terakhir hidup di atas muka bumi ini. Allah himpunkan di mana? Di satu kawasan yang luas yang kita kenal sebagai mahsyar. Bila dah berkumpul manusia pada hari itu, ada seorang penyeru yang akan memperdengarkan arahan kepada mereka. Dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Bila duk kumpul di situ, nanti ada satu arahan mai keluar suara. Dan ada yang memerhatikan setiap orang yang ada di padang mahsyar. Selanjutnya Nabi kata, jarak matahari begitu dekat sehinggakan manusia ketika itu berada di kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat dahsyat. Dan mereka tidak berdaya untuk menanggung keadaan tersebut. Nabi gambarkan panasnya, susahnya, sukarnya suasana pada hari kiamat ni. Matahari itu didekatkan. Atas dunia ni Allah sudah bagi satu contoh, matahari itu ada. Lalu kita dapat rasa barang dia.
Ternyata kita tak mampu untuk terus berada di bawah bahang matahari walaupun jaraknya sangat jauh daripada muka bumi ni. Kita dah rasa macam gelisah, berpeluh, rimah, panas. Tambah-tambah bila main suatu-suatu ketika dia terik, rasa sungguh dekat badan kita. Itu keadaan di atas dunia. Kita dah rasa susah. Apatah lagi bila Nabi SAW kata, jarak matahari itu didekatkan sehingga manusia berada dalam keadaan yang paling payah. Kemuncak kepada kepayahan. Kemuncak kepada kesusahan. Kita hari ini susah macam mana pun, payah macam mana pun, belum lagi berada di kemuncak. Baru sikit-sikit Allah bagi rasa. Itu pun manusia sudah tidak tahan. Bila sampai hari kiamat, Allah Ta'ala dekatkan jarak matahari itu sehingga manusia berada di atas puncak kedahsyatan, kesusahan yang dahsyat. Dan Nabi kata manusia tak mampu nak tanggung dah. Saat tu tak mampu nak tanggung. Duk tunggu di padang mahsyar ni. Bukan ada azab apa lagi. Tunggu saja tu pun tak sanggup dah. Tuan-tuan, kita atas dunia kita janji dengan orang. Kita kata kita nak jumpa di satu tempat pukul 2 petang. 4 petang dia mai. 2 jam selisih. Tu pun kita dah tak larat nak tunggu lah. Dia mai-mai kita kata, kucing pun dah tumbuh tanduk dah. Baru hang sampai. Ibaratlah memang tak tumbuh tanduk pun. Tapi nak kata lama sungguh. Sampai kucing boleh tanduk. Bila mai hari kiamat dalam keadaan susah yang amat sangat, tunggu saja di padang mahsyar itu. Maka manusia dah tak sanggup dah. Gelisah dah. Tak mampu dah nak menghadapi kepayahan itu. Bahkan dalam hadis yang lain, keadaan manusia di hari itu berbeza-beza. Keadaannya mengikut amalan masing-masing. Ada yang tenggelam dalam peluhnya, setakat buku lali, setakat lutut, setakat pinggang, bahkan sampai ke hidung, menurut amalan masing-masing. Panasnya pada hari itu daripada atas dan bawah. Berimpitnya manusia dalam keadaan ketakutan, menunggu apa yang Allah Ta'ala akan tetapkan kepada mereka. Ni nanti saatnya nak main ni buku catatan amal, saatnya nak main ni timbangan di mizan, saatnya nak main ni kita kena lalu atas tiang sirat yang bawah dia ada api neraka, saatnya nak main ni ada soal jawab dengan Allah Ta'ala yang mana kita takkan terlepas satu perkara pun daripada perbicaraan tersebut. Dalam keadaan hati ni berdebar, takut, risau. Ditambah suasana yang begitu tidak menyenangkan. Maka ada orang berkata, sebahagian manusia berkata, sebahagian daripada orang duk tunggu di mahsyar ni, dia kata apa? Tidakkah kamu tahu apa yang sedang kamu alami? Tidakkah kamu rasa kepayahan yang telah menimpa kamu? Tidakkah kamu mempunyai pandangan sesiapa yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan kamu? Maknanya apa? Dah orang mengeluh dah. Hampa ni tak perasan ke kita ni sampai bila nak tunggu? Lebih kurang macam itulah maksud dia. Dalam keadaan susah kita ni, sampai bila kita kena cari orang nak minta syafaat? Bagi cepat sikit daripada tunggu di mahsyar ni, kita nak Allah Ta'ala jalankanlah timbangan apa, soal jawab apa, nak jalankan cepat. Tak mau tunggu dah di mahsyar ni, tak larat dah, teruk dah kat sini pun. Belum azab neraka ni, tunggu tu pun teruk dah rasa. Jadi dia bagi cadangan, hampa tak ada siapa ke nak kita nak pergi minta syafaat, bagi cepat sikit. Maka setengah daripada mereka mengesyorkan apa? Pergilah kalian kepada Adam.
Ada sebahagian daripada ahli mahsyar ni pun jawab. Dia berkata, apa kata kita try pergi jumpa Nabi Adam tengok. Lalu mereka pun pakat dicari Nabi Adam. Jumpa. Bila jumpa, dia berkata apa? Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Nabi Adam ni orang yang pertama sekali diciptakan oleh Allah. Dia adalah bapa segala manusia. Allah Ta'ala telah menciptakan kamu dengan tangannya dan meniupkan roh ke dalam dirimu. Allah Ta'ala direct menciptakan kamu. Tak ada mak, tak ada apa. Lalu Allah tiupkan terus roh ke dalam jasad kamu. Dan Allah juga memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada kamu. Dia kata Nabi Adam, kamu ni special pasal apa? Allah suruh malaikat sujud kat kamu. Jadi kerana keistimewaan yang ada kepada Nabi Adam yang disebutkan oleh mereka ini, mereka nak minta apa? Minta syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Tolonglah dengan kebaikan, dengan kelebihan yang kamu ada ni, minta kepada Allah syafaat buat kami ni. Nak minta tolong supaya cepat, tak mau tunggu dah di mahsyar ni, cepat jalankan perhitungan. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Kamu tak nampaklah kami ni sangat susah, berada di kemuncak kesusahan pada hari ini? Merayu kepada Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam kata, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Hari ini tak boleh buat main-main. Hari ini Allah sangat marah. Dan kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Ni saat Allah paling marah, yang Allah tak pernah marah sebelum daripada ni, dan Allah tak akan marah selepas daripada ni. Macam ni punya marah. Jangan buat main-main. Ni saat Allah paling marah, Nabi Adam kata. Dulu Nabi Adam dia nak cover, dia tak mau nak minta syafaat pasal apa? Nabi Adam kata, dulu aku ditegah daripada mendekati sebatang pokok, tetapi aku menderhakainya. Nafsi, 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 kata Nabi Adam. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada Nabi Nuh. Dia kata, hampa minta tolong aku pun ada satu kesalahan yang aku pernah buat, iaitu apa? Dulu Allah tegah untuk aku dekati pokok yang ada di dalam syurga. Allah tegah, tapi aku pergi juga. Jadi aku duk teringat kesalahan tu. Jadi diri aku pun aku takut. Disebut 3 kali, nafsi, nafsi, nafsi. Diri aku pun takut tak lepas. Jadi hangpa pergi jumpa orang lain. Pergi jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Dah Nabi Adam rasa tak boleh nak tolong, so pergi jumpa Nabi Nuh. Mereka pun pergi cari tu, tak jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Bila dah jumpa, mereka cerita. Mereka kata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau Rasul pertama di atas muka bumi ini. Dan Allah menyebutmu hamba yang banyak bersyukur. Minta syafaat untuk kami daripada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Dia pun merayu pula kepada Nabi Nuh. Dia pun kata, Nuh, engkau Rasul pertama. Ini jadi satu question mark kepada kita. Kenapa dalam hadis ini dia pun jumpa Nabi Nuh, dia pun kata Nabi Nuh ni Rasul pertama. Sedangkan kita tahu Rasul pertama ni siapa? Kita belajar 25 Rasul. Firstly apa? Nabi Adam, Idris, Nuh. Kenapa dalam hadis ini disebutkan Nabi Nuh Rasul pertama? Kata ulama, kerana pada zaman Nabi Adam dan Nabi Idris belum lagi berlaku penyembahan berhala. Tak berlaku lagi penyembahan berhala. Bila datang Nabi Nuh alaihissalam, ketika itulah manusia semakin rosak, mereka menyembah berhala. Allah sebut nama-nama berhala itu, Wadda, Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang. 5 orang ni adalah orang-orang soleh yang hidup zaman Nabi Idris alaihissalam. Bila mereka meninggal, mereka start buat patung.
untuk memperingati. Start dengan buat patung. Lepas tu buat apa? Ilap. Dibersihkan. Lama-lama duk pergi cium. Lama-lama akhirnya pergi sembah tu. Hak ni bahaya yang kata buat patung ni. Pergi sembah tu. Itu berlaku ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebab itu dia kata Nuh ini rasul yang pertama sekali, kerana dia adalah rasul yang pertama yang menentang penyembahan berhala, yang tidak ada pada zaman Nabi Adam dan tidak ada pada zaman Nabi Idris. Dia kata, Nuh, engkau adalah rasul pertama, dan Allah menyebutmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Merayu kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh kata apa? Sesungguhnya pada hari itu, pada hari ini Tuhanku sangat marah. Sama jawapan dia dengan Nabi Adam. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ni. Hampa jangan duk minta tolong aku. Hari ini Tuhanku, Tuhan kita semua ni sangat marah hari ini. Aku berdoa dengan doa bagi mencelakakan umatku. Aku teringat Nabi Nuh. Nabi Nuh teringat dia dulu pernah mendoakan supaya diberikan azab kepada kaum dia. Yang kita tahu kisah yang masyhur, Allah turunkan azab banjir besar. Dia doa untuk azab kepada kaum dia yang tidak beriman tu, dia rasa bersalah. Nabi Nuh alaihi salam dakwah bukan sikit-sikit 9 tahun. Bukan 9 tahun 5 bulan. Bukan 90 tahun. Bukan 95 tahun. Tak. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Siang dan malam tak berhenti. Dan akhirnya Nabi Nuh AS bukanlah give up, tetapi orang yang macam ni sampai 950 tahun punya dakwah pun tak mau nak dengar juga, turun azab. Nabi Nuh doa untuk turunkan azab kepada mereka, dan Nabi Nuh bila sampai saat di mahsyar itu, Nabi Nuh rasa bersalah. Aku dulu pernah doa tak baik ni supaya turun azab kepada kaumku. Jadi Nabi Nuh pun kata, nafsi, nafsi, nafsi. Diri aku, diri aku, diri aku. Aku takut. Nabi Nuh takut diri dia pun tak lepas. Kerana satu silap yang dia buat, dia rasa dia silap. Maka Nabi Nuh kata apa? Pergi jumpalah Nabi Ibrahim. Pakat pergi cari pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumpa Nabi Ibrahim. Dia kata apa? Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih dan Nabi Allah. Spesialnya Nabi Ibrahim ni diberi gelaran Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Mintalah syafaat untuk kami daripada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat payah yang menimpa kami ini? Tolonglah, pergi minta syafaat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami ni. Tak tengok ke kami susah sangat sekarang ni? Nabi Ibrahim kata apa kat depa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Dulu aku pernah berhelah 3 kali. Nabi Ibrahim AS pernah buat helah 3 kali. Antara yang masyhur yang kita tahu, bila ada festival, Namrud buat festival, semua orang keluar ke bandar. Nabi Ibrahim dia buat-buat seumpama dia sakit, dia patah balik. Patah balik supaya apa? Dia boleh pergi runtuhkan berhala yang ada di tempat itu. Semua orang dah keluar. Nabi Ibrahim patah balik. Dia buat helah. Satu. Yang kedua, bila dicekup, ditangkap Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim buat helah lagi. Hampa tanyalah dekat patung paling besar tu. Dia paling besar tu, kapak ada kat dia.
Jadi helah-helah Nabi Ibrahim ni untuk membuka minda. Kalau hampa kata berhala ni berkuasa, hampa tanyalah berhala tu. Helah. Tapi dengan helah itu pun Nabi Ibrahim rasa bersalah. Seumpama macam menipu. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Diri aku. Aku duk teringat pasal diri aku dulu. Nak bagi pelepas dia. Pergi jumpalah Nabi lain. Jumpa Nabi Musa alaihissalam. Oh, pergi cari pula Nabi Musa alaihissalam. Cari, jumpa. Lalu dia kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah telah mengutamakanmu dengan risalahnya dan kalamnya melebihi manusia lain. Nabi Musa alaihissalam, dia lebihnya Nabi Musa ni, dia boleh cakap dengan Allah direct, tanpa perantaraan malaikat. Dia diberi gelaran kalimullah, orang yang boleh bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Malaikat tak duduk tengah-tengah, dia boleh direct cakap dengan Allah. Dia naik atas bukit Tursina, bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dapat wahyu direct daripada Allah. Jadi atas kelebihan tu dia kata, orang-orang ni pun kata, mintalah syafaat kepada Tuhan. Sebab kamu boleh cakap direct dengan Allah, minta direct lah dengan Allah Ta'ala, supaya tolong kami hari ni. Kami dah tak tahan dah tunggu di padang mahsyar ni. Lalu Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku amat marah. Yang kemarahan tak pernah ada sebelum ni dan selepas daripada ni. Dulu aku bunuh orang, sedang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kita teringat kisah Nabi Nabi Musa alaihissalam. Ada berlaku satu pergaduhan di antara seorang Bani Israel, iaitu tim Nabi Musa, dan satu tim daripada tim Fir'aun. Bergaduh dua orang ni. Bergaduh. Nabi Musa masuk nak leraikan pergaduhan tu, pergi tumbuk sekali je. Ni kelebihan Nabi Musa, dia sangat kuat. Dia tumbuk sekali je, KO terus, meninggal yang tim Fir'aun ni. Jadi atas kerana itu marah tim Fir'aun ni, cari Nabi Musa. Nabi Musa lari ke Madian. Itu yang Nabi Musa jumpa dengan anak Nabi Syuaib, berkahwin dengan anak Nabi Syuaib, dan kemudian balik semula ke Mesir berdakwah kepada Fir'aun. Itu kisah dia. Dia pernah tertumbuk seorang daripada orang-orang Fir'aun ni, meninggal. Jadi kerana atas tersilapnya dia tu, Nabi Musa pun kata, aku duk fikir pasal dia aku. Nafsi, kata Nabi Musa. Aku duk fikir pasal diri aku je. Takut tu pun tak lepas dengan Allah Ta'ala. Tak tahu nak jawab macam mana depan Allah nanti. Apa pergi jumpa orang lain. Pergi jumpa dengan Nabi Isa. Pergi pula cari Nabi Isa alaihissalam. Bila jumpa dengan Nabi Isa, dia kata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara kepada manusia semasa engkau masih di dalam buaian. Oh, spesialnya Nabi Isa ni, kau ni utusan Allah yang tidak ada bapa. Spesial dia. Masa kecil, duduk dalam buaian lagi, dah boleh bercakap dengan manusia orang. Dah boleh berdakwah kepada manusia orang. Engkau adalah kalimahnya, dan dia yang dia sampaikan melalui Maryam, dan ruhmu daripadanya. Maknanya tanpa ada bapa, terus direct daripada Allah masuk ke dalam rahim Maryam. Mintalah syafaat untuk kami kepadamu atas sebab kehebatan kamu yang Allah berikan ni. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Hampa tak tengok ke? Nabi Isa tak tengok ke kami ni sangat susah ni? Maka berkatalah Nabi Isa, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Yang kemarahan itu tak pernah ada sebelum ni dan selepas daripada ini. Dan beliau tidak menyebut dosanya.
Nabi Isa tak sebut apa pernah dia buat silap. Nabi-nabi lain tadi dia ada sebut. Nabi Adam ada sebut, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi dia sebut apa pernah dia orang buat silap. Tapi Nabi Isa dalam hadis ini dia tak sebut. Ada sebagian ulama dia cuba letak juga apa atas sebab apa Nabi Isa tak mau bantu, atas sebab Nabi Isa rasa bersalah. Dia tak salah, tapi dia rasa bersalah sebab selepas Allah angkat dia, orang-orang menyembah dia sebagai Tuhan. Dia rasa bersalah. Tapi tidak disebut di dalam hadis ini, cuma kemungkinan, kata ulama. Jadi Nabi Isa pun kata nafsi, 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 diri aku, diri aku, diri. Nabi Isa sekejap je dengan orang, tak ada nak buat apa pun benda yang kita kata tersilap apa. Nabi Isa duduk, dia umur 33 tahun je Allah angkat dia atas. Muda lagi. Jadi rasa bersalah. Selepas dia angkat tu, orang tu sembah dia jadi Tuhan. Dia rasa bersalah soal tu. Jadi Nabi Isa pun kata nafsi, nafsi, nafsi. Aku dah tengah fikir pasal diri aku ni, sampai pergi jumpa orang lain, sampai pergi jumpa Nabi Muhammad. Maka mereka pun pergi cari Nabi Muhammad, lalu berjumpalah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah mengampunimu dosa yang terdahulu dan kemudian engkau yang bestnya engkau ni maksum. Berilah syafaat kepada kami di hadapan Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat kepayahan yang menimpa kami? Bila disebut itu kepada Nabi Muhammad, Nabi kata, aku pun pergi berangkat. Ke mana? Sampailah di bawah Arash. Lalu Nabi kata, aku merebahkan diri lalu bersujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah Ta'ala membukakan kepadaku, memberikan ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya. Jadi bila Nabi sujud itu, Allah bagi ilham apa zikir, apa yang nak disebut ketika sujud itu. Lalu Nabi pun berzikirlah apa yang diilhamkan kepadanya. Puji-pujian, sanjungan kepada Allah. Sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Dan zikir itu, perkataan itu tak pernah diberikan kepada siapa-siapa pun kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah firman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Maksudnya cukuplah sujud, angkatlah kepala kamu daripada sujud itu. Mintalah, engkau pasti akan diberikan. Ni dah nak mai dah. Episod Allah Ta'ala ni nak bagi apa yang Nabi SAW minta. Berikanlah syafaat, syafaatmu diterima. Maka Nabi kata, aku angkat kepala sambil berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku, umatku. Nabi tak sebut ni ketika nak meninggal dunia yang biasa kita dengar. Tapi Nabi sebut ni bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sujud kepada Allah di bawah Arash, Nabi sebut tu umatku, umatku, umatku. Nabi sebut tu je, faham dah lah maknanya apa, nak minta tolong untuk para umat ini. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tidak pernah dihisap ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu syurga. Ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni dapat spesialnya apa? Masuk syurga tanpa hisab, pas VVIP, masuk tak kena hisab, tak kena timbangan amal. Adapun sebagian ulama kata apa? Depa kena juga lalu di atas titian sirat. Tapi lalu tu sekadar lalu je lah, terus masuk masuk ke dalam syurga. Tak ada lah kena merangkak macam orang yang tak banyak amal. Sebab nak masuk ke syurga mesti lalu di atas tu. So lalu juga. Jadi masuk syurga tanpa hisab. Mereka juga boleh masuk bersama orang lain, iaitu ahli syurga yang bukan termasuk dalam golongan di atas dari pintu-pintu yang lain. Mereka masuk pintu di sebelah kanan, dan ahli-ahli syurga yang lain juga boleh masuk
Kemudian baginda bersabda, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya jarak di antara dua pintu syurga itu sama dengan jarak di antara Mekah dengan Himyar, atau sama dengan jarak di antara Mekah dan Busra. Lebih kurang Mekah ke Yaman ataupun Mekah ke Syria. Lebih kurang lah. Tu jarak di antara dua pintu tu. Jarak lebar dia. Bagi satu pintu, jarak dia begitu besar, luas lah. Tu baru pintu dah. Bukan itu pun dah luas dah. Dan pintu saja baru satu pintu, dan banyak lagi pintu-pintu syurga yang ada. Jadi syurga itu teramatlah luas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut tamat setakat itu. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Yang pertama sekali, semua nabi dan rasul diberikan kelebihan dan kemuliaan oleh Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa Kalimullah, boleh bercakap dengan Allah tanpa perantaraan. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa, terus Allah tiupkan roh ke dalam jasad mak dia. Nabi Adam AS, Nabi yang pernah menduduki syurga. Semua rasul-rasul ni ada kelebihan masing-masing. Cuma Nabi Muhammad SAW ada beberapa kelebihan yang lebih berbanding para nabi yang lain. Dia bukanlah mengurangkan kelebihan nabi dan rasul yang lain, tetapi nak bagi tahu Nabi Muhammad tu ada sikit lagi special, iaitu apa? Dia dapat memberikan syafaat kepada seluruh penduduk di mahsyar tu, supaya dipercepatkan proses perhitungan, timbangan dan sebagainya. Tak lama tunggu di padang mahsyar. Itu merupakan satu syafaat, bukan kepada umat Nabi Muhammad saja, bahkan kepada umat nabi-nabi yang lain. Disebut sebagai syafaat uzma, syafaat terbesar, kerana meliputi seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada ketika itu. Yang kedua, kita kena ingat bahawa syafaat-syafaat ini ia hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberikan syafaat. Sebab itulah Nabi pergi di bawah arasy, bersujud memuji Allah dan meminta kepada Allah taala. Permission untuk syafaat itu dia kena main daripada Allah. Sama juga kalau kita belajar, ada syafaat-syafaat yang lain. Misalnya apa? Syafaat daripada anak kecil yang mati sebelum balik. Syafaat daripada penghafaz Al-Quran. Syafaat daripada orang yang mati syahid. Syafaat daripada para ulama. Syafaat daripada malaikat. Semua syafaat-syafaat ni, dan ada beberapa yang lain tu, semuanya mereka tak boleh memberi syafaat secara mutlak, melainkan mereka kena minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah izinkan, baru mereka boleh memberi syafaat. So kena ingat benda tu. Takut-takut ada orang kata apa? Tak apa, anak aku hafaz Quran, esok dia syafaatkan aku. Belum tentu lagi. Dia tu pun kena minta kepada Allah. Jika Allah izinkan, barulah dia boleh bagi syafaat. Perkara yang seterusnya, kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah pada hari kiamat. Kita atas dunia kita kena ingat tu, siapa pun kita, hebat mana pun ilmu kita, tinggi mana pun pangkat kita, kita kena ingat di samping Allah Ta'ala ini, selain daripada Maha Pemurah, Maha Penyayang, pemberi rezeki,
Tapi kena ingat satu sisi yang lain, Allah ini juga boleh sampai murka dan marah dia pada satu tahap yang Nabi pun tak berani nak pergi menghadap Allah Ta'ala. Bukan kata kita manusia biasa ni nak menghadap Allah, nak minta ke Allah. Nabi pun, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tu semua Nabi-Nabi hebat. Dekatnya mereka dengan Allah Ta'ala, tapi mereka pun tak sanggup nak pergi menghadap Allah. Takut pada hari itu. Dan apa pengajaran daripada ketakutan mereka? Satunya adalah seseorang dia tak sepatutnya menerima satu taklif, menerima satu tanggungjawab yang dia tahu diri dia tak mampu nak buat. Kan sikap para Nabi dan Rasul bila diminta supaya mereka diminta syafaat daripada Allah, mereka menolak kerana apa? Kerana mereka tahu mereka tak mampu nak dapat. Mereka tak mampu nak dapat. Sebab itu mereka tolak awal-awal. Kita pun hari ini kalau diberikan tanggungjawab, kita rasa kita tak mampu nak buat, jangan ambil tanggungjawab tu. Sebab kalau kita pegang, kita tak mampu nak buat, kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau tak mampu, kita tolak awal-awal. Oh, jangan kata, oh boleh. Kita boleh semua. Kan? Kita fikir kapasiti kita, kemampuan kita, kita tahulah. Sebegitulah Nabi dan Rasul ni bila diminta mereka untuk menghadap Allah, untuk minta syafaat, mereka tolak. Kerana mereka tahu mereka tak mampu. Kita ambil pengajaran daripada sikap mereka yang rasa kalau tak mampu, jangan ambil taklifan itu, jangan ambil tanggungjawab itu. Yang seterusnya, penetapan syafaat bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga oleh para malaikat, nabi, siddiqin dan syuhada. Adapun syafaat uzma dikhaskan bagi selain daripadanya. Okey. Nabi ni dia ada beberapa syafaat kepada umat dia. Yang kita sebut ini syafaat kepada seluruh penduduk, seluruh umat. Okey. Jadi disebut sebagai syafaat uzma. Ada syafaat Nabi ni yang nak mengeluarkan manusia yang telah dihukum di dalam neraka. Dah kena bakar dah. Dapat syafaat Nabi, dapat keluar awal. Ada orang yang dia dah sabit kesalahan, nak jatuh hukuman dalam neraka, tak masuk lagi, tapi Nabi bagi syafaat, dia terselamat. Ada orang dia duduk di tengah-tengah, baik dengan jahat, pahala dengan dosa ni sama banyak. Nabi bagi syafaat, selamat dia. Orang yang duduk tengah-tengah ni disebut sebagai Ashabul A'raf. Kan dalam Quran ada surah Al-A'raf. Mereka ni Ashabul A'raf, orang yang duduk tengah-tengah. Duduk atas timbang tu 50-50, baik dengan jahat mereka ni. Bila Nabi bagi syafaat, mereka boleh masuk dalam syurga. Ada yang Nabi bagi syafaat, orang yang duduk dalam syurga tapi duduk di level bawah, dapat syafaat Nabi naik level atas, tambah lagi nikmat. Begitu ada peringkat-peringkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi kepada ahli neraka contohnya pak cik Nabi, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atau Abu Talib, pak cik dia. Nabi minta syafaat untuk pak cik dia, bukan dapat keluarkan pak cik dia daripada neraka, tetapi hanya diringankan. Dan disebut dalam hadis bahawa seringan-ringan azab di dalam neraka itu adalah dipakaikan kasut daripada api neraka, panas dia terasa sampai mengelegak kepala dia, otak dia.
Kita boleh bayang lah. Sebut boleh, nak bayang tak boleh. Tapi kalau nak try boleh lah. Tengah hari panas, jalan tengah panas kan, pergi pijak tak pakai kasut. Tu tak panas sampai otak lagi. Rasa tahan tak tahan. Kaki je rasa panas. Itu pun tak tahan lah. Ini panas sampai rasa daripada neck semua ni panas ni sampai otak mengelegak. Allah boleh tahan dah. Tu paling ringan tu. Tapi syafaat Nabi tak boleh keluarkan dia. Tak boleh keluarkan. Cuma diringankan. Tapi ringan pun dah teruk dah. Tu ada peringkat syafaat Nabi SAW. Baik, jadi yang tadi ni syafaat kepada seluruh umat ni adalah syafaat uzma, syafaat terbesar. Ini Nabi lain tak boleh bagi. Hanya Rasulullah SAW sahaja yang boleh bagi. Dan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ialah mereka didahulukan khususnya dalam mendapat syafaat daripada baginda, dan mereka dapat masuk syurga sebelum umat-umat yang lain. Kita ni bertuah sebab jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kita ni, kita tahu syafaatnya pelbagai. Jadi kita ada potensi untuk mendapat syafaat Nabi. Cuma macam mana kita nak dapat? Hari ni kita kena usahakan dah. Bukan tunggu hari tu baru nak minta kepada Nabi. Hari ni dah kena banyak berselawat kepada Nabi. Bila habis azan kita doa, kan? Doa kita sebut Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah. Itu doa untuk Nabi. Itu semua untuk mendapat syafaat Nabi, dan banyakkan berselawat dan mengikuti sunnah Nabi SAW untuk mendapat syafaat baginda di akhirat. Mudah-mudahan itu kita dapat mengambil pengajaran. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.